Orang kalau tak tu. Ha? Okey, sekejap. Okey. Dalam kuliah kita ni. Jadi masa kita teruskan tentang perkataan dulu insya-Allah. Boleh tak? Boleh. Tegak nak buat. Kenapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama juga doakan untuk almarhum almarhumah pada mangsa-mangsa COVID, wabak penyakit yang memang kita tak dapat nak mengelakkan. Kita khususkan juga bacaan Fatihah untuk mereka wa khususkan wa marhamah ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa khususan ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitaba allazi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah terutama pihak Nazir, Akhi Syakir, Akhi Razak, Setiausaha Surah An-Nur, Haji Nordin, seluruh ahli jamaah dan juga kepada pelajar-pelajar Mahat Tafiz Vocational Aman Bistari dan juga kepada warga maya yang sedang menonton kuliah maghrib Surah An-Nur yang bertajuk pada malam ini tentang pengertian satu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, dan kita masih lagi berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita akan sentiasa berada di dalam lempah rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana mohon maaf mungkin ada beberapa perkara yang mungkin mengganggu live kita pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini di dalam bulan yang mulia ini Allah
akan menjadikan kehidupan kita sentiasa berada di dalam pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita berada dalam kefahaman, kita berada di dalam kerahmatan, dan juga kita boleh melihat bahawa hidup adalah satu pengorbanan, yang mana kalau kita lihat barang siapa yang tidak hidup di atas pengorbanan, maka kehidupan ini telah Allah ciptakan daripada rasul-rasul alaihi salatu wassalam, daripada Nabi baginda Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada kita pada hari ini, bahawa hidup sentiasa memerlukan pengorbanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat mukadimah yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-Fatir ayat yang ke-32, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir." Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud bahawa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjadikan, memberikan, menurunkan kitab Al-Quran itu untuk diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Maka panduan ini, kitab ini, Disturuna ini, Al-Quran yang merupakan perlembagaan ini akan membahagikan manusia ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, iaitu manusia-manusia ini akan faminhum zalimun linafsi, yang mana Al-Quran yang ada ini menjadikan mereka-mereka ini adalah manusia yang zalim, yang ada pada dirinya sendiri, iaitu dengan tidak mengendahkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, kitab Al-Quran yang berada bersama dengan mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan manusia ini tergolong dalam golongan manusia yang sederhana. Wa minhum muqtasidan. Mereka ini iaitu golongan yang berada pada golongan yang pertengahan. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, iaitu satu golongan manusia-manusia yang berada ini satu manusia, satu golongan yang mana mereka ini berada menjadi manusia yang terbaik, yang mana mereka ini mendahului orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan yang mana Allah kata ula zalika huwal fadlul kabir, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, dengan izin Allah yang sedemikian itu, manusia-manusia ini Allah akan melimpahkan banyak kurniaan yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jadi sebagai manusia yang berada pada kancah kehidupan yang mana satu pengorbanan wajib kita buat pada waktu ini, yang mana kalau kita melihat bahawa pada ketika dan waktu ini, kalau kehidupan kita hanya sekadar makan, minum, buang air besar, buang air kecil, hajat besar, hajat kecil, main telefon dan tidur semata-mata, maka kita mungkin apa makhluk-makhluk yang lain buat, walaupun rezeki-rezeki mereka ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sebab itulah saya suka memetik kata-kata para hukama, terutama kalau kita lihat para ulama dahulu, contoh yang kita boleh ambil kata-kata hikmah daripada Buya Hamka, seorang ulama yang hebat di Indonesia, di Nusantara,
pernah datang ke tempat kita dan sebagainya. Yang mana dia kata kalaulah, ini kalam ya, Buya Hamka, tuan-tuan boleh ambil dalam kitab Buya Hamka. Kalau hidup ni, ya, kata Buya Hamka, untuk sekadar hidup je, kata Allah, babi dekat, kata Buya Hamka, babi dekat hutan hidup. Ya. Dan juga kata Buya Hamka, kalau hidup ni sekadar untuk bekerja saja, kita hidup ni nak bekerja semata-mata, maka kata Buya Hamka, kera juga melakukan pekerjaan untuk kehidupan mereka. Jadi, kita ni sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mengajak kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian supaya hari ini apakah konsep yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita pada hari ini untuk menjadikan kita seorang hamba Allah yang sentiasa dalam, maksud saya apa juga ruang kehidupan yang kita lalui pada ketika dan waktu ini, kita sentiasa menjadi seorang manusia yang berada pada radar kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam pada hari ini memerlukan hamba-hamba Allah yang berkualiti. Umat-umat Islam pada hari ini, kita sebagai manusia hendaklah menjadi, kalau kita melihat daripada ruang, skop dan sebagainya, kita adalah manusia-manusia yang kita nak menjadikan manusia yang pencipta dan kita adalah manusia yang pengguna. Hari ini umat Islam rata-rata adalah manusia yang mengguna dan mereka ini tidak ada satu pun manusia yang kita katakan, walaupun ada segelintir, kita nakkan manusia-manusia ini kalau boleh secara kolektif. Secara kolektif, kalau tuan-tuan lihat zaman kami dulu, saya pernah kerja di syarikat Motorola Pilihan Berhad di Petaling Jaya. Siapa-siapa yang mengenali saya di Motorola mesti kenal saya di sana dulu, kerja selama 11 tahun. Kemudian saya terlibat dengan kerja-kerja dalam bidang petroleum. Ya. Saya dahulu daripada kecil, ya, saya kalau boleh saya nak berkhidmat dengan umat Islam. Saya nak bekerja dengan orang Islam. Saya nak bekerja dengan pengusaha Islam. Saya nak bekerja dengan usahawan Islam. Alhamdulillah, tahun 2004, ya, walaupun saya dah bekerjaya dalam bidang teknikal ni daripada tahun 1986 ketika mana saya belajar di ITI dahulu, cita-cita tu tak pernah padam untuk berkhidmat, dan alangkah bahagia sekiranya saya dapat bertemu dengan seorang manusia yang beragama Islam yang membina sebuah empire yang boleh memberi rezeki kepada orang lain pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak ada satu pun yang saya fikirkan untuk jadi pencipta, untuk jadi orang yang boleh membangun, ya, membangunkan dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita hanya sekadar kelompok yang bekerja dan sebagainya. Maka pada hari ini, ya, kita ada lahirnya satu generasi umat Islam daripada kecil, ya, daripada kita umur ni. Okay, saya mohon maaf kerana saya punya ni ada gangguan sikit. Okay, ya. Tak tahu kenapa dia punya ni. Saya dah alam kan, ya? Saya dah alam kan? Ha? Mohon maaf gangguan sekejap. Okey, ya? Boleh dengar, ya? Boleh clear, ya? InsyaAllah, ya? Boleh clear, ya? Hai, berbunyi lagi. Ada gangguan sikit, tuan-tuan, ya? Kita punya live malam ni. Kalau tak ada, saya terpaksa berhentikan dengan 2-3 minit untuk kita. Okey, kalau tak ada, minta kepada Ari Syakir untuk sharekan saya punya FB. Boleh tak, okay? Ustaz Muhammad Asri Yunus share kan. Saya pun ada buat live ni. Boleh. Dah share dah. Dah share? Okey, Ustaz tutup ni, ya. Dia nak pakai